Untuk makluman Ustaz semua, Ustaz Cik Ibrahim di antara orang yang buat ataupun bersama dengan kumpulan yang draft enactment Kanun Jenayah Syariah 2 di Kelantan. Lepas tu dikenali sebagai RUU 355. Saya masih ingat lagi ketika nak dibahaskan di dalam sidang tu, tak menyempat sehingga kan ketika banjir 2014 tetap nak diteruskan juga sidang DUN, sedangkan di Kuala Krai ketika itu banjir besar dan akhirnya dibatalkan. Jadi hari ini bila mereka jadi kajian dah senyap. Termasuk juga kalau kita ingat dulu dalam 3-4 tahun dulu Menteri Besar Kelantan telah pun menyatakan dengan penuh emosi sekiranya perkara ini tidak diteruskan, dia rela letak jawatan. Hari ini senyap. Jadi saya kira Ustaz Cik Ibrahim boleh memberi penerangan balik apa itu RUU 355, enactment Kanun Jenayah Syariah, untuk peringatan kepada walaun-walaun yang sedang menonton yang dulu menganggap RUU 355 ni hudu, RUU 355 perjuangan Islam, tolak RUU 355 seperti tolak Islam. Jadi hamba harap Ustaz Cik Ibrahim dapat memberi penerangan balik kepada mereka ni dan ulas perkembangan dengan enactment jenayah Kanun Syariah 2 dan juga RUU 355. Dijemput dan dipersilakan. Terima kasih saudara Jimmy. Satu salah faham yang begitu banyak berlaku dalam masyarakat ialah berkaitan dengan apa yang disebut oleh saudara moderator tadi. Sebenarnya RUU 355 ni tidak ada kaitan yang rapat dengan Kanun Jenayah Syariah 2 2015 atau yang lebih kita kenali sebagai Enactment Hudud dan Qisas. Sebab RUU 355 ialah suatu cadangan pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah 1965 berkaitan dengan kuasa hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia. Nah, Akta Mahkamah Syariah 1965 memperuntukkan hukuman denda yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Syariah ialah denda tidak lebih daripada RM5,000, penjara tidak lebih daripada 3 tahun, sebab tidak lebih daripada 6 kali, atau gabungan kepada 2 atau ketiga-tiga hukuman tersebut. Nah, makna dia RUU 355 hanyalah satu cadangan untuk meminda hukuman yang sedia ada di Mahkamah Syariah. Nah, di mana kalau kita lihat kepada draft RUU 355 yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada MARAN, Yang Bertuan Guru Haji Hadi, yang dikemukakan di Parlimen, di mana beliau mencadangkan supaya hukuman di Mahkamah Syariah ini dinaikkan daripada denda RM5,000 kepada RM100,000, daripada penjara 3 tahun kepada 30 tahun, dan daripada sebab 6 kali kepada 100 kali. Jadi itu ialah RUU 355, iaitu ia hanya sekadar berkaitan dengan jumlah hukuman yang boleh dikenakan atau dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah. Adapun Kanun Jenayah Syariah 2015 atau yang lebih popular dengan enactment hudud ialah suatu enactment yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan hudud dan qisas. Jika kita merujuk kepada enactment ini, enactment ini pada asalnya digubal dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada tahun 1993. Itu asas sejarah dia. Amba masih ingat sebab ketika itu saya menjadi setiausaha kepada jawatankuasa pindaan enactment Mahkamah Syariah Negeri Kelantan yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Besar ketika itu, Yang Berhormat Ustaz Datuk Abdul Halim, pengerusi dia, dan saya adalah setiausaha kepada jawatankuasa tersebut, di mana di antara ahlinya ialah ahli jawatankuasa ini ialah Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, Datuk Dr. Mahmud Saidun, Tun Saleh Abbas dan lain-lain lagi. Di mana jawatankuasa ini pada asalnya dibentuk untuk mengemaskini, untuk meminda enactment syariah yang ada di Kelantan. Oleh kerana PAS mengambil alih Kerajaan Kelantan pada tahun 1990, maka Kerajaan Kelantan telah menubuhkan suatu jawatankuasa khas untuk mengkaji dan meminda semua enactment Mahkamah Syariah yang sedang berkuat kuasa di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. Tetapi ketika jawatankuasa ini sedang berusaha untuk mengkaji dan meminda enactment tersebut, Perdana Menteri di ketika itu, Tun Dr. Mahathir, telah mencabar Kerajaan Kelantan untuk melaksanakan hudud dalam satu ruksunya, dalam satu ceramahnya di Kuala Terengganu. Disiar secara besar-besaran oleh media-media arus perdana di ketika itu, dan kebetulannya esok hari kami jawatankuasa ini ada mesyuarat berkaitan dengan pindaan enactment Mahkamah Syariah di Kelantan, enactment Syariah di Kelantan.
Jadi bila pakat buku surat khabar ni, nah, lalu mari suatu hasrat untuk menyahut seruan tersebut. Nah, kebetulannya di ketika itu ialah tokoh-tokoh macam Dr. Mahmud Saidum, Profesor Ahmad Ibrahim ini sedang terlibat dalam jawatan teknikal antara enakmen syarak, enakmen dan sivil, antara enakmen syariah dan enakmen sivil kebangsaan. Jadi kebetulan Perdana Menteri di ketika itu membuka lorong. Maka tercetuslah idea untuk menggubal suatu enakmen yang dikenali sebagai enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1993 yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan hukum hudud dan kisos yang melibatkan kesalahan mencuri, merompok, zina, minum arak, membunuh, mendatang kecederaan dan lain-lain lagi. Tapi apa yang telah saya sebut di mukadimah tadi, apabila enakmen ini diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan dan pihak kerajaan negeri memohon supaya mendapat laluan daripada Kerajaan Persekutuan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di ketika itu, Dr. Mahathir telah bahasa mudahnya melarang dan tidak memberi kebenaran kepada Kerajaan Kelantan, menyebabkan usaha itu terhenti dan dibiarkan seketika, sehinggalah apabila PAS menang di Terengganu pada tahun 1999. Nah, sekali lagi isu ini didendangkan kembali, dimainkan kembali, sehinggalah Dewan Undangan Negeri Terengganu telah meluluskan suatu enakmen yang hampir sama dengan enakmen Jenayah Syariah 2 Negeri Kelantan pada tahun 2002, yakni enakmen kesalahan jenayah syariah hudud dan kisos 2002 Terengganu. Itu pada tahun 2002. Tapi apabila PAS berjaya memerintah negeri Kedah pada tahun 2013, pada Pak Ariu 2013, saya masih ingat di ketika itu apabila idea ini dikemukakan pada Kerajaan Kedah, Allah yarham Ustaz Azizan di ketika itu sebagai MB Kedah kata, Kedah tidak berhasrat untuk menggubal enakmen hudud dan kisos ini. Jadi yang ada hanyalah di Kelantan pada tahun 1993 dan di Terengganu pada tahun 2002. Jadi walaupun PAS berjaya memerintah Kedah pada tahun 2013, enakmen hudud dan kisos ini tidak digubal, tidak dibentang di Dewan Undangan Negeri Kedah. Itu dari segi sejarahnya. Kemudian enakmen ini, isu ini hilang lagi seketika, sehinggalah menjelang 2015, 2014, isu ni panas kembali. Panas kembali sehinggalah Dewan Undangan Negeri Kelantan membentang sekali lagi enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 ni di Dewan Undangan Negeri. Sebagaimana yang saudara Jemin kata tadi, walaupun banjir pun. Pada tahun 2014, di penghujung 2014 pada Disember itu, saya masih ingat lagi jadual pertama persidangan khas yang dicadangkan pada 26 Disember, kalau tak silap saya, atau 27 Disember. Ketika itu Kelantan sedang dilanda banjir besar. Lalu cadangan untuk membentang semula ran undang-undang Kanun Jenayah Syariah 2 2014 ini telah ditunda kepada 2015, menjadikan lahirlah enakmen yang kedua ini. Adalah sejarah dia, saya malas sebutlah mengapa Kelantan sehingga terpaksa dua kali meluluskan enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 berkaitan dengan hukum hudud dan kisos ini. Pertama pada tahun 1993, yang kedua pada tahun 2015. Selepas enakmen ini diluluskan pada 2015 lah, barulah lahirnya isu RUU 355. Saya pun heran, sampai hari ini saya masih lagi belum mendapat jawapan yang sebenar mengapa isu RUU 355 ini dimainkan, dan siapakah di sebalik RUU 355 ini. Siapakah memperusikan jawatan RUU 355 ini? Siapa pengurusi dia? Siapa jawatan dia? Siapa penggubal kepada RUU 355 ini? Sehingga sampai hari ini, daripada tahun 2015 sampai hari ini, masih lagi menjadi isu dan polemik kepada politik negara. Padahal RUU 355 ini, sebagaimana yang saya kata di awal tadi, tidak ada kaitan yang besar dengan Kanun Jenayah Syariah hudud dan kisos. Sebab RUU 355 hanya mencadangkan hukuman di Mahkamah Syariah dinaikkan, diubah daripada denda RM5,000 kepada RM100,000, daripada penjara 3 tahun kepada 30 tahun, daripada sebab 6 kali kepada 100 kali. Jadi kalau kita teliti kandungan kesalahan-kesalahan di dalam Kanun Jenayah Syariah hudud dan kisos, sama ada di Kelantan atau Terengganu, ada 3 sahaja kesalahan yang boleh dihukum jika RUU 355 ini diluluskan. Iaitu pertama sekali adalah kesalahan bersabit dengan zina, yang dipanggil zina ghairi muhsan, zina bagi orang yang belum berkahwin, yang boleh dihukum sebab 100 rotan.
Tapi kalau zina yang dah berkahwin, zina muhsan, yang dihukum dengan hukuman rejam, RUU 355 tidak memperuntukkan hukuman tersebut. Begitu juga, walaupun dalam RUU 355 itu ada kesalahan liwat, saya akan sentuh lepas ni, yang juga boleh dikenakan hukuman seperti hukuman zina. Kemudian ialah kesalahan syurb ataupun minum arak yang boleh dikenakan hukuman sehingga 40 atau 80 watan. Dan satu lagi ialah kesalahan qazaf, yakni menuduh orang lain berzina atau menuduh menafikan nasab. Jadi 3 kesalahan ini sahaja yang boleh dikenakan hukuman sekiranya RUU 355 diluluskan. Sebab apabila denda rotan 6 kali diubah kepada 100 kali, maka bolehlah orang yang berzina, orang yang muhsan disebab 100 watan, orang minum arak disebab 40 watan, orang yang qazaf disebab 80 watan. Bolehlah. Tapi kesalahan-kesalahan lain seperti kesalahan mencuri yang dalam kanun jenayah syariah disebut sariqah, yang hukumannya ialah potong tangan, tak ada dalam RUU 355. Begitu juga kesalahan hirabah yang diperuntukkan potong tangan dan kaki, ataupun kesalahan kisos yang boleh dikenakan hukuman balas. Kalau bunuh dihukum dengan bunuh, kalau mencederakan, mendatangkan cederaan, dicederakan balik. Tidak ada dalam RUU 355. Tetapi mengapa RUU 355 ini diperbesarkan, di-highlightkan sebagai asas kepada pelaksanaan hukum hudud dan kisos? Sedangkan RUU 355 tidak memperuntukkan hukuman-hukuman berkaitan dengan hudud dan kisos, kecuali sebab sahaja 100 watan. Sebab itu bagi saya, isu RUU 355 ini adalah satu isu yang sengaja dipolitikkan untuk kepentingan kepartian, bukan untuk kepentingan Islam. Sebab kalau kita nak memperkasakan mahkamah syariah, kalau kita nak memperkasakan undang-undang syariah, RUU 355 yang terlibat dalam bidang kuasa mahkamah syariah hanyalah sebab saya sebut tadi, iaitu zina, qazaf dan minum arak. Adapun kesalahan-kesalahan lain yang ada dalam kanun jenayah syariah itu, alhamdulillah nasib baik dia tidak dicabar di mahkamah. Kalau dia dicabar di mahkamah, seperti kesalahan sariqah, mencuri, kesalahan hirabah, kesalahan kisos dan kesalahan-kesalahan lain yang ada dalam kanun jenayah syariah 2 sama ada di Kelantan ataupun di Terengganu, kalau dicabar di mahkamah, saya yakin bahawa mahkamah sivil akan membatalkan kanun jenayah syariah 2 ataupun enakmen kesalahan-kesalahan jenayah hudud dan kisos di Terengganu. Buktinya, bila pada tahun 2019 ke apa saya tak ingat, ada satu kes yang melibatkan kesalahan percubaan melakukan seks luar tabi'i ataupun dalam kanun jenayah disebut sebagai liwat. Nah, bila seorang pemuda berumur 35 tahun ini didakwa di Mahkamah Syariah Selangor atas kesalahan percubaan melakukan hubungan seks luar tabi'i, lalu dia cabar peruntukan ini sehingga ke Mahkamah Persekutuan, akhir sekali Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Mahkamah Syariah ataupun Dewan Undangan Negeri Selangor tidak ada bidang kuasa untuk meluluskan kesalahan bersabit dengan perbuatan seks luar tabi'i. Jadi saya yakin perkara yang sama akan berlaku sekiranya tidak ada apa-apa pindaan perlembagaan. Akan berlaku ke atas kanun jenayah syariah hudud dan kisos di Kelantan dan juga enakmen kesalahan jenayah syariah hudud dan kisos di Terengganu. Terutama berkaitan dengan kesalahan mencuri, merompak, membunuh, mencederakan dan lain-lain kerana ianya di luar daripada bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi ada 2 perkara. Kesimpulannya, satu ialah RUU 355 tidak memperuntukkan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan, tidak memperuntukkan hukuman-hukuman berkaitan dengan kesalahan hudud dan kisos. Yang kedua ialah kesalahan-kesalahan hudud dan kisos di dalam kanun jenayah syariah Kelantan dan Terengganu itu adalah bertentangan dengan perlembagaan jika berpandu kepada kes kesalahan liwat ataupun seks luar tabi'i yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes di Selangor. Jadi realiti ini kita melihatkan ialah nyata usaha bersungguh-sungguh PAS untuk melaksanakan hukum hudud melalui RUU 355 ini adalah suatu pembohongan, suatu permainan politik yang sengaja diada-adakan sehingga perhimpunan di Padang Merbok untuk menarik sokongan politik semata-mata. Hakikat ini ternyata boleh dilihat hari ini bila sudah lebih setahun PAS berada dalam kerajaan, tidak ada seorang pun wakil rakyat PAS bercakap tentang RUU 355 dan juga pelaksanaan hudud. Bahkan dalam satu muktamar ulama di negeri Kelantan baru ini, disebut oleh Ketua Ulama Kelantan, suara-suara yang bertanya tentang hudud ini adalah suara syaitan. Jadi, wallahu a'lam depan hari, kita mengharapkan, saya
bukan anti enakmen Islam, bukan anti undang-undang Islam. Nah, saya mengaji masalah, bahkan saya telah terlibat dalam catat kuasa menggubal enakmen jenayah hudud dan kisos ini. Tetapi kita tahu di mana halangan, di mana sekatannya. Nah, saya masih ingat lagi apabila saya tanya soalan ini kepada Allahyarham Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Dia sebut kepada saya tidak kurang daripada 39 enakmen, akta dan ordinan yang perlu dipindah bagi membolehkan pelaksanaan hukum hudud ini dilakukan di Malaysia. Yakni perkara ini bukan suatu perkara yang mudah, bukan suatu perkara yang boleh diambil melalui ceramah macam Dr. Mujahid kata tadi, kuliah-kuliah semangat yang berapi-api di masjid yang membawa sehingga perhimpunan daripada merbuk ataupun seumpamanya. Tetapi akhirnya saya nak sebut pada tahun 2014, saya malas sebut nama, tapi ada seorang pimpinan PAS menyebut kepada saya, dia kata kita kena mainkan isu hudud ini untuk dilaksanakan di Kelantan, sebab kalau kita tak mainkan isu ini, PAS akan kalah di Kelantan. Jadi jelas, RU 355 dan hudud hanya didendankan, hanya dikumandangkan bagi tujuan politik semata-mata, bukan tujuan untuk pelaksanaan ataupun untuk mencari laluan bagi membolehkan hukum ini ditegakkan di bumi Malaysia. Wallahu a'lam. Takat dulu, Pengerusi.